Minta download jap. Sebab hari ni kita nak buat color correction. Okay, kita nak buat color correction. Cuba kita tengok kat punya Google Class, dekat Google Classroom awak ada tak? Tak ada, cuba refresh balik. Ada tak? Tak ada. Ada. Cuba refresh. Okay, minta download dulu. Dia ada satu file je. Satu file sahaja. Minta download dulu. Ada yang kat kampus ke? Saya tengok ramai budak kat kampus ni. Ada awak kat kampus? Ada je tengok. Orang tengok budak bersepah ni. Siap tangkap gambar kat tepi taman ni. Oh, budak kaunseling. Kenapa budak kaunseling dia panggil balik? Buat sesi maksudnya? Oh, okey. Patut. Footage drone, betul, footage drone. Nama file dia DJI berapa kan? Ada. Jalan tak nak balik kampus ke? Balik lah. Baliklah. Tak kesian ke saya? Kesorangan. Dekat dalam lab ni seorang, tak ada orang. Nampak tu, ramai menanti. Tapi saya tak tahu iMac ni ada apa Adobe Premiere ke tak ada Adobe Premiere. Saya rasa tak ada kot. Tak ada kat iMac ni Adobe Premiere. So motif dia orang beli iMac tak ada Adobe Illustrator, tak ada Adobe Premiere, buat apa? Tak tahu orang kena komplain lah. Kata kita nak Adobe Premiere lah. Alright, okay, semua dah download? Dah alright. Okay. Yang mana dah download tu, boleh masukkan dalam kita punya file yang minggu lepas kita tu, yang ada file yang kita dekat Canberra tu, masukkan awak punya yang footage terbaru ni, letakkan paling last sekali tu. Letakkan yang paling last sekali.
Sekejap saya buka saya punya Premiere jap. Okey, dah? Dah Okey, right. Okey, jap Okey, sementara menunggu ni, ada tak siapa-siapa yang sebelum ni pernah buat color grading dan tahu color grading tu adalah apa? Color grading lah, sorry, color correction. Ada yang sebelum ni pernah buat? Semua dah pernah edit video kan? Dah pernah submit untuk ya video punya tu kan? Ada tak siapa-siapa tahu? Kira sebelum ni ada tak siapa-siapa yang ada sebelum hantar video tu dia ada buat color correction? Color correction lah, basic dulu, color correction. Ada tak? Belum pernah buat but still pernah buat tapi still. Alright. Tak apa, slow-slow. Tak jadi masalah. Right. Okay. So setakat mana awak punya color correction tu? Boleh saya tahu tak? Level dia setakat mana? Ada orang nak share? Level setakat mana? Ada. Change layout. Baru nampak semua orang. Megat ada, Hanuni ada, Azmil ada, Saidatul Syuhada ada, Saifuddin ada, Daniel ada.
Alright, okay, tak apa, kita continue. Alright, okay, saya dah bagi awak footage. So awak dah letak dekat atas awak punya timeline. Kejap saya share. Okay. Share screen. Mana? Kenapa saya tak boleh share screen saya? Sekejap Okay, sekejap. Okay. Okay, dismiss. Iaitu footage drone lah. Right, okay. So kalau awak playback awak punya footage tu, memang orang kata apa, awak akan nampak lah. Okay, so sekarang ni kalau kita compare je footage tu berapa second Sekejap, footage. Okay, the footage tu 25 saat. 25 saat Alright, okay, tak apa. Right, okay, apa saya nak you guys buat? Saya nak first kali you guys cut dia daripada mula dia bergerak Okay, cut daripada mula dia bergerak. Lepas tu ending dia sebelum dia berhenti. Macam ni lah, something like that. Okay. So cut dia sebelum selepas dia dah bergerak, dia dah mula gerak tu cut, lepas tu cut lagi sekali yang sebelum dia berhenti. Alright, boleh? Boleh guys? Alright, okay. Kejap je benda ni. Saya tak nak you guys bagi footage panjang-panjang sebab nanti color correction ni dia memang akan makan RAM. So kalau lagi panjang, lagi banyak dia proses. So saya nak kurangkan lah dia punya pemprosesan tu. So kalau ikutkan roughly you guys akan dapat dalam 10 to 14 second punya footage. Okay, something like that. Okay. Okey dah. Yang lain?
Dah Alright. Alright, okay. So saya bagi awak footage dan kita dah potong. Okay, alright. Okay, sekarang ni kalau awak tengok, perhatikan betul-betul, footage yang saya bagi pada awak, dia punya color awak akan perasan dia macam wash out sikit. Wash out maksudnya macam dia berwarna kelabu sikit, betul? Okay, dia macam ada warna kelabu sikit. Kalau you guys comparekan footage yang dekat Cameron tu dengan footage ni, kita tengoklah yang daun ni kan. Daun tu pun kita akan nampak beza. Daun yang sini warna hijau dia tak sama dengan warna hijau yang dekat Cameron tu, betul Betul Alright, okay. So apa yang berlaku sebenarnya? Alright, okay. Bila kita nak masuk dalam proses, iaitu kita nak buat colouring punya proses ataupun kita nak colour kita punya footage, selalunya dia bergantung pada footage yang kita dapat. So footage yang saya bagi pada awak ni adalah footage yang telah di-shoot menggunakan log. Okay, log ni adalah macam for example kalau dalam fotografi kita shoot raw. Okay, kita shoot raw. Raw bermaksud dia akan contain all those details about color and color, lighting and everything. Dia akan preserve the data supaya bila kita bawa masuk dalam kita punya software, kita boleh continue untuk buat post processing. Okay, dia konsep dia sama macam kita tangkap gambar. So selalunya awak tangkap gambar, awak akan tangkap dalam bentuk JPEG. Okay, so dalam JPEG. So sebenarnya tak salah pun tangkap dalam bentuk JPEG. Tetapi untuk kita nak proses, kita nak edit gambar tu, kalau ke dalam JPEG dia agak sukar. Kenapa? Sebab dalam JPEG kita punya limitation tu sangat-sangat terhad. Terhad tu maksudnya jikalau kita nak tukar skin color warna kuning sahaja, dia kemungkinan akan efek kuning-kuning yang lain. So maksudnya metadata dia dah berkurangan daripada kita ambil raw. So yang saya bagi pada awak ni adalah basically log ataupun raw punya file profile lah, profile picture, yang di mana kita boleh gunakan untuk edit lah. Okay, so ini adalah raw file. Okay, dia memang takkan sama. So sekarang ni bila kita terima this kind of punya footage, selalunya dekat dalam drama ataupun dalam filem memang dia akan bagi awak log lah. First sekali awak kena identify what kind of log yang dia pakai. Okay. So kalau awak tengok daripada nama file tu sendiri dia akan bagi tahulah. Selalunya kamera yang ada log ni, diorang akan ada nama spesifik, nama brand dalam dia punya filing name. So kalau awak tengok nama brand filing name saya ni adalah DJI. So DJI kita tahu ini adalah DJI punya file. Okay, DJI yang drone tu lah, drone punya file. So dia akan letakkan nama dia sebagai D-log. D stands for DJI. LOG adalah LOG log tu adalah dia punya color profile yang dia orang dah pakai lah. Okay. Kalau C log iaitu Canon punya log. Kalau S log Sony punya log. Kalau yang lain-lain tu ada yang pakai BR, okay, ada yang pakai A RAW, so macam-macam lah dia punya term-term lah. Tapi the most common adalah kalau kita tahu, kalau C for Canon, D for DJI, S for Sony. Alright, okay. So kita identify dulu the first what kind of log file yang kita terima. So kita tahu kita punya ni adalah DJI punya log. So normally setiap company yang menghasilkan log ni, yang file-file yang ada log ni, diorang dah ada dia punya processing colouring diorang sendirilah. Processing colouring diorang sendiri bermaksud diorang dah ada diorang punya, orang kata apa, processing punya file yang di mana kita tak payah spend so much time untuk colouringkan everything semua. Kita just one time click dia akan terus keluar. Tapi sebelum kita nak buat colouring, kita kena buat colour correction dahulu. Colour correction adalah di mana proses yang di mana kita membetulkan semula colour yang kita rasa salah. Okey, macam mana kita nak tahu apabila colour itu salah? Ada orang boleh bagi idea tak? Rasa-rasanya. Macam mana kita nak detect kalau kita tengok footage tu, kita tahu footage tu colour dia salah? Anyone?
Lari daripada color asal maksudnya? Ha. Tak, ini sebenarnya sebelum kita buat color correction, macam mana kita nak tahu yang footage tu adalah color dia salah? Dia false color. Macam mana kita nak tahu? Ini belum buat color correction lagi ni. Kita tengok footage, oh ni color dia salah ni. Kita dah tahu dah color dia salah. Macam mana kita nak identify? Tak pasti. Alright. Okay. Kalau awak tangkap gambar. Ni kita cerita sikit bagi gambar. Awak tangkap gambar. Okey, awak tangkap gambar kawan-kawan lah. Okey. Tiba-tiba awak tengok kat phone awak, asal muka kau biru lah. Lepas tu apa awak buat? Awak tangkap gambar kawan awak kan. Takak. Lepas tu balik rumah, baru tengok gambar. Asal muka kau biru lah. Apa awak buat lepas tu? Color correct. So jadi macam mana kita nak detect yang gambar tu salah? Macam mana kita nak detect kalau gambar tu ada false color? Macam mana? Baru tadi saya bagi tahu tadi. Okey, untuk detect false color, first kita boleh tengok kita punya skin tone. Kalau rasa-rasanya skin tone tu macam tak betul, maksudnya itu adalah false color. Skin tone tu bermaksud kalau mana manusia dia adalah kuning-kuning lansak sikit. Kalau yang macam blur yang dark tu dia bukan dark hitam. Dia dark chocolate. Dia bukan black, pure black. Dia dark chocolate. Kalau awak rasa salah tu, tengok macam tak kena je. Itu maksudnya false color. Tengok daun juga. Selalunya yang akan ada false color selalunya warna hijau, merah dengan kuning. 3 color ni yang selalu normally akan false color. Kita akan boleh perasan, kuning tu tak, dia bukan warna kuning, dia jadi warna lain. Itu kita panggil false color. Yang tu kita kena buat color correction. Kita betulkan balik dulu color. Okey. Selalunya bila kita bercerita pasal color correction ni, jaranglah orang ni spend so much time untuk color correct, melainkan dia memang betul-betul necessary lah untuk buat color correction. Sebab selalunya color correction ni memang telah dibuat siap-siap oleh DOP lah ataupun cameraman. Cameraman memang dah siap-siap. Dia dah tahu okey ni color apa nak pakai, macam mana nak buat, nak adjust, semua dia dah tahu dah. So bila masuk dalam kita punya software, dia terus akan buat coloring saja. Dia akan buat color grade, dia tak akan buat color color correction. Tapi since that kita ni masih lagi the earlier stage, so kita kena belajar macam mana nak buat color correction. In case tiba-tiba awak terkena dapat satu footage yang barai, lepas tu awak kata macam mana aku nak buat ni, tak boleh. Alright, okay. So kita dah ada kita punya footage. So now apa yang kita perlu buat, pergi dekat tab color yang dekat atas tu, ada tab color. Okay, klik pada tab color awak tu. And then you guys will dapat dekat sebelah kanan you ni ada satu Windows. Boleh nampak tak Windows dekat sebelah kanan ni? Alright, okay. Satu Windows yang ditulis kat atas tu Lumetri Color. Lepas tu bawah tu ada Basic Color, Basic Correction, Creative, Intensity and bla 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 bla, Curve and semua-semua lah. Okay. Alright. Ada tak? Ada, right. Okay. So bila kita dah masuk ke bahagian ni, first bila kita buat color correction, kita kena pergi dekat yang ni, basic correction ni. Klik pada basic correction. Dia akan buka kat kreatif. Sebab dia tahu selalunya orang terus akan pergi kreatif, terus apply color grade. Sebab dia tahu footage selalunya orang akan jaga. Tapi since katalah kita nak repair, there was something wrong about this footage, okay, and the color is not match. Okay. So kita akan pergi ke basic correction. Dekat atas tu ada basic correction. Klik pada basic correction, nanti dia akan keluar all this thing. All this thing. Familiar tak?
Familiar. Selalu nampak kat mana? Selalu nampak kat mana ni? Yang apa menu-menu ni? Lightroom. Alright. Okay. So dekat sini dia punya adjustment dia almost similar dengan Lightroom ataupun Photoshop lah. Photoshop tu sikit-sikit ada dengan combine, tapi Lightroom dia memang almost similar. Okay. Sebab dia adalah proses untuk kita mengcolorkan semula color kita punya ni, nak bagi adjustment supaya kita akan dapat pure the color yang sepatutnya dia akan dapat. Okay. So kalau tengok kat sini, kita ada yang dekat sini, yang the first one tu dia tulis tu input LUTs. Input LUTs ni. Okay. So input LUTs ni kalau tengok dia setkan kepada none. Tapi bila kita tekan input LUTs ni, dia akan ada bagi several of kamera yang memang dah ada dalam sistem dia. Alexa, lepas tu Ari, lepas tu kita ada D21. Okay. What else kita ada? Phantom. Alright, okay. Phantom Rack 709. Alright, okay. Phantom ni bukan yang DJI Phantom yang drone tu bukan. Phantom ni adalah Phantom kamera yang boleh merekod 100,000 frame per second. Itu high speed punya kamera lah. Okay. So nama kamera tu adalah Phantom. Alright, okay. So ini adalah profile yang ada. So since that kita menggunakan DJI, so DJI punya profile tak ada kat sini, so kita tak adalah nak pakai. Kita boleh skip ke tempat yang lain. Alright, okay. So basically kita kena alter ni secara manually. Alright, okay. So first thing first, kita tengok kat sini, dia akan letak dekat sini white balance. Okay, white balance, dia ada white balance selector. So kita boleh pilih what kind of white balance kita nak apply. If let's say you shoot yang macam ni dan suddenly director kata, okay, I need to do a footage with some sort like a morning, early dark morning, nak masuk pergi ke sunrise. So apa kita boleh buat? Kita boleh adjust kita punya temperature ni. Okay, temperature ni you drop down to blue, and then you guys will find out that you guys punya footage tu akan jadi macam early morning sikit. Alright, okay. Dia akan jadi macam early morning. Tapi kalau kita drag down to the left hand side, to the right hand side, kita akan rasakan macam kita punya footage tu macam senja-senja dan nak petang. Alright, okay. So kita boleh do adjustment dekat sini to ensure that kita punya benda tu adalah correct lah, kita punya color, iaitu white balance dia. Kalau rasa macam tak boleh dekat sini, you guys maintainkan dekat tengah-tengah. You guys boleh ambil color picker ni. Alright, and then you guys boleh pick what kind of color yang you guys nak. Okay, just pick and then you guys drag, and nanti you guys akan dapat lah what kind of color yang you guys nak. Okay, so nanti dia akan cari sendirilah yang mana you guys preferable. Yang ni nak tarik ni, just klik kat sini. Ada tak picker ni? Ada So you just fly over je atas you guys punya ni. Nanti dia akan carilah which one yang almost suitable. Selalunya apa kita buat adalah kita akan letakkan kita punya picker ni dekat atas color yang berwarna putih. Kita cari kat screen ni. Okay. Katalah macam for example kat sini. Kita cari dekat screen ni. Kita nampak, oh, yang atap ni warna putih. So kita ambil picker, kita ambil warna putih. Sebab ini adalah the true color. Maksudnya warna putih dia memang betul. Itu warna putih betul. So yang lain tu automatically akan tukar based on pada warna putih yang kita dah select. Alright, okay. Alright, okay. Lepas tu barulah turun yang kepada bawah. Theme ni saya tak nak explain, saya guys tahu. Alright, okay. Kita turun ke bawah kepada tone ni. Yang kita ada tone ni. Alright, okay. Okay, so dekat tone ni kita ada exposure, kita ada contrast, kita ada highlight, kita ada shadow, kita ada whites, kita ada blacks. Okay, this one exactly the same. The process in which kalau kita buat dalam kita punya Adobe Lightroom, okay.
you kena adjust dia punya exposure. Okey. Sebelum kita adjust ni dekat sini, kita punya contrast highlight semua ni, okey, kita kena buka kita punya graph. So apa? Kalau kita tengok dengan mata kasar macam ni, kita tak sure how much the detailing yang akan lost, how much detailing yang kita dah add. Okey. Ini selalunya kalau mata kita power, kita bolehlah pakai benda ni, tak ada masalah, kita dapat clear. Tapi normally selalunya orang akan terus masukkan point. Point maksudnya kita tahu what kind of point yang kita nak masuk lah. Alright, okay. So untuk tengok kita punya point secara graph dia, pergi dekat sebelah kiri ni, Windows yang sebelah kiri ni, awak jumpa tak yang ni? Lumetri scope ni. Ada tak Lumetri scope ni? Okay, klik pada Lumetri scope tu. Nanti dia akan keluar this kind of some sort like Aurora punya effects lah. Aurora punya ni. Ada? Ada, alright. Okay. So once kita dapat Aurora punya ni, dekat sinilah kita nak tengok macam mana kita punya adjustment kita. Alright, okay. Kita nak low down ke, kita nak low up ke, okay, itu up to pulang pada kita lah. Alright, okay. So dia punya formula dia macam mana? Alright. Kalau tengok dekat saya punya gambar raja ni, kalau saya rendahkan balik, awak nampak dekat atas ni warna merah, bawah ni macam warna ungu, bluish sikit, okay. Dia ada top, dia ada bottom, okay. So macam mana kita nak tahu kita punya ni adalah perfect? Okay, maksudnya ngam lah. Dia tidak cecah 100 dan dia tidak cecah kosong apabila kita buat ubahan-ubahan ni. Okay, macam for example, sekarang ni exposure dia adalah kosong dekat sini. Nampak tak ada cecah, merah tu cecah. Dekat saya punya gambar ni, saya punya share screen, nampak tu merah tu cecah, dia ada kena dengan line. So kita boleh drop down kita punya exposure. Okay. Lepas tu kita adjust kita punya contrast, kita tengok. Naikkan color yang kita boleh naikkan, kita naikkan. Alright, okay. Lepas tu highlight, benda yang putih tu. Kita nak buat apa? Kita nak bagi jadi putih ke? Tak jadi putih ke? Kita akan nampak dia punya effect dia lah. Okay. Lepas tu shadow. Shadow ni adalah yang bahagian yang bahagian black. Okay. So kalau lagi ke dalam kita letak, lagi gelap lah bahagian tu. Lagi tinggi kita letak, lagi terang lah. Okay, macam saya bagi tahu, kita boleh letak ni sedalam yang mungkin. Sebab apa? Sebab ikutkan history dia orang ni tak ada masalah lah. Memang cantik. Dia tak cecah kosong pun. Cuma yang atas ni lah kena adjust sikit. Alright, okay. Lepas tu same goes to white. Kita adjust juga white dia supaya well balance. Okay. And then the last one adalah blacks lah. Kalau you guys nak apply blacks dekat you guys punya footage, tak jadi masalah. Boleh. Okay, boleh. Alright. Okay. Lepas tu bawah ni ada satu perkataan saturation. Saturation ni kita boleh adjust lah. How the saturation is gonna be. Kita dah adjust color ni. So macam mana saturation dia kita nak adjust lagi. Okay. Nak bagi dia punya color pure. Pekat. So bila orang tengok, orang akan nampak wow, macam ni. Alright. Okay. Okay. You guys buat dulu. Right. Adjust dulu. Dan kita go for break boleh? Sementara tunggu yang lain-lain nak adjust tu, you guys adjust dulu. Main yang basic correction dulu Main basic correction dahulu. You adjust lah, tukar lah. Okay, jangan kita sambung balik. Kita go for 10 minute breaks Right.
Okay, ada? Alright. Okay. So, berbalik pada basic correction tadi. Okay. So sebenarnya dia tak semestinya based on pada kita punya type of camera yang kita guna je kita kena buat basic correction ataupun color correction. Tak kisahlah apa-apa kamera kita kena pakai, kita kena buat color correction. Sebab apa? Bila kita tak buat color correction, kita akan dapat macam tadilah, dia akan jadi macam ni balik. Dia akan jadi macam ni. Kita akan nampak. Tak kisahlah awak pakai kamera Canon ke, awak pakai kamera phone ni kan dia jadi macam ni. So kita kena buat basic correction lah. Kita betulkan balik color kita tu. Alright, okay. So bila kita awak tengok yang original nampak dia graf dia macam ni. So bila kita dah adjust, graf dia turun ke bawah dan kita punya footage jadi lebih cantik berbanding yang tadi tu. Betul tak? Dia punya hijau pop up, dia punya color zinc naik. Okey, semua nampak, kita akan nampak macam betul-betul lah. Orang kata apa? Neutral. Neutral color yang sepatutnya ada, semua tu akan keluar. Sebab kita dah buat adjustment based on pada kita tengok melalui graf dan kita adjust melalui yang kita punya highlight, exposure, contrast dan sebagainya. Alright, okay. So, untuk adjustment ni, adjustment color, basic color ni, basic correction ni, sebenarnya dia adalah depends pada colorist tu sendiri. Depends pada kita lah. Okay? Sebab setiap orang mempunyai mata yang berbeza. Berkemungkinan macam ada setengah orang tu, dia nakkan dia punya shadow dia ni, apa ni, macam ni. Ada setengah orang dia nak, okay aku nak kontras aku tinggi, ada naik kontras dia kokau. Ada setengah orang tak nak kontras. Okay, dia depend sebenarnya pada kita, pada mata kita yang melihat. Okay. So, tapi untuk menentukan betul ke tak betul, kita boleh tengok graf yang lumetri scope kita tu. Kalau dia burst kontras tu, awak tengok apa akan jadi. Dia akan kembangkan color. Color dia akan split sangat-sangat. That's why kita nak kurangkan split supaya tak nak ada terlampau sangat contrast color. Kita readjust saja. Kalau macam aku ni jadi suka naik exposure, dia pun naik exposure. Tengok apa jadi? Dia akan pecah lah dekat kita punya gambar kita tu. Alright, okay. Bukan tak boleh naik exposure, boleh. Tapi dia akan effect lah overall pada kita punya image quality kita. That's why kita kena faham konsep macam mana kita nak color kita punya footage. So once kita dah complete, kita dah buat basic, kita nampak yang original. Inilah yang original dia yang sepatutnya kita nampak dengan mata kita sendiri. Alright, okay. Habis, itu yang kita katakan dengan color correction. Kita membetulkan kita punya color ni balik lah. Alright, okay. Kalau ikutkan dulu saya menggunakan 3-wheel color corrector ataupun 3-wheel color correction. Tapi nowadays dia dah similar kan dia punya ni, sama macam dalam Adobe Lightroom. So jadi lebih senang lah untuk kita nak adjust kita punya color. Right, okay. So far okay tak? Color correction, membetulkan semula color ni. Boleh? So far okay, alright. Right, okay. Okay, now tutup dekat kita punya bahagian basic correction ni. Tutup pada bahagian basic correction. Okay. Pergi dekat footage. Sorry. Pergi dekat footage. Okay. Klik dekat footage. Klik footage. Tekan dekat awak punya keyboard awak. Alternate tak silap saya. Tekan alternate. Lepas tu drag footage tu naik ke atas. Lepas tu lepas. Nanti dia akan copy. Dia akan jadi duplicate. Dia duplicate footage awak. Jadi tak? Jadi Yang lain jadi? Alright, cantik. Itu shortcut key untuk copy paste Yang lain jadi tak? Jadi alright. Okay, so sekarang ni kita ada dua footage. Satu footage yang di bawah,
dan satu footage yang di atas. Kedua-dua footage ni adalah sama sebab tadi kita dah buat color correction So jadi dia akan copy paling last sekali adalah color correction. So yang bawah ni saya nak awak tutup mata dia. Okey. Dekat kita punya track tu ada gambar mata untuk video satu. So tutup mata dia. So kita tak nak dia terganggu ke dan sebagainya. Okey. Now setelah kita dah dapat kita punya footage ni, kita dah buat color correction. Okey. Mesti awak nampak cantik dah kan? Okey, cantik, color dah pop up. Okey, rumput nampak hijau, pokok nampak hijau, tanah nampak oren. Okey, semua dah clear. Okey, memang cantik lah, nice lah. Okey, now kita nak buat color grading. Okey, now kita nak masuk proses color grading. Apa tu color grading? Color grading adalah kita meletakkan sesuatu color based on pada kita punya references yang kita merasakan color tu akan dapat memberi satu orang kata apa? Satu feeling ataupun satu emotion kepada user yang melihat kita punya footage tu. Okey, macam for example, if let's say kita nak user tu merasakan sesuatu seperti suram, muram, kata apa, gelap, so kita akan apply color grading yang ada that kind of punya feel. Kalau kita nak, macam for example, kita nak kita punya user bila tengok footage tu, user kita merasa macam ceria, seronok dan sebagainya, kita kena apply color grade yang jenis yang highlight main banyak highlight. Okey, kalau kita nak kita punya user ni terasa macam old school, kita apply color grading yang macam old school punya style. Dia lebih kurang seperti filter yang ada dekat dalam awak punya Instagram. Okey, tahu kan filter kat Instagram kan? Tahu kan? Filter kat Instagram. Saya rasa dekat TikTok pun ada. TikTok pun ada filter tu kan. Yang you guys boleh pilih. Nak nampak macam old school sikit ke benda dan sebagainya, kita boleh pilih kan. Alright. Okay. So itu adalah color grading. Color grade lah. So color grade ni pun sebenarnya dia depends kepada director tu sendiri. Director tu nak feel yang macam mana. Nak feel yang macam kampung style, nak feel yang macam ni, nak feel yang macam tu. So itu director punya lah. Okey, tetapi sebenarnya dia bergantung juga kepada colorist. Colorist tu adalah kita sekarang lah, inilah kerja kita. Kita tengah buat color, dia bergantung pada kita. Ada setengah-setengah director tu, dia tahu dia nak idea macam mana, tapi dia tak jumpa colorist yang boleh bagi the same feel yang dia nak. Okay. Sebab tak semua colorist ni dia reti color. Awak kena faham macam kita buat painting lah. Semua orang boleh melukis, tapi tak semua orang boleh buat lukisan seperti mana yang aku nak aku punya lukisan. Dia something like that. Dia punya reality dia. So jadi kita kena belajar macam mana kita nak mengcolor kita punya footage mengikut kesedapan orang. Sama macam awak jugalah. Maybe di antara you guys yang ada account Instagram lah, saya ambil paling simple Instagram. You guys tengok kawan you tangkap gambar, cantik lah gambar dia ni, pergi bercuti ke sini, nampak macam ada filter dan sebagainya. Tanya kawan you, kau pakai filter apa? Oh, aku pakai filter burn, aku pakai filter ni, Voca, aku pakai filter ni, semua dia pakai filter tu. You pun, okey lah. You pun tangkap gambar, pergilah bercuti tangkap gambar. Tiba-tiba you apply filter tu tak sama feel macam mana dia apply. Tapi setiap kali dia apply memang nampak cantik. Tapi bila kita sendiri apply, kita nampak macam cacat. Kenapa? Sebab ada rahsia yang dia tak nak bagi tahu kat kita. Tentang filter. Selalu jaranglah colorist ni dia akan reveal apa sebenarnya dia punya resepi. Dia colorist ni dia ada resepi dia. Ubah ni sikit, lepas tu baru kau apply filter. Dia tak cerita tu, dia cerita sebab awak tanya apa? Engkau pakai filter apa? Aku pakai filter ni. Dia tak tanya macam mana kau dapat color tu. Dia tak akan cerita. Sebab saya dalam industri ni banyak kat saya tengok filem-filem ni, kata macam mana dia achieve color ni. Mula saya ingatkan based on pada filter lah. Bukan filter pula, based on pada color correction dengan LUTs lah. Sekali bila saya dah jumpa ada seorang ni, memang betul dia memang somebody yang memang good dan memang willing to share. Dia kata sebenarnya color ni bukan datang daripada software. Color ni datang daripada kamera. Macam dia datang kamera pula? Dia beritahu, okey, kamera ni guna macam ni, setup macam ni. Lepas tu bila masuk software,
Kau campak je yang seketut ni je, macam filter tu. Dia automatically akan jadi. Dia ada setting kat kamera juga sebenarnya. So saya ingatkan macam tu lah. That's why macam saya bagi tahu colorist ni dia kena faham konsep dia macam mana. Nak buat. Alright, okay. So sekarang ni kita pergi dekat kreatif ni. Ni kita dah mula masuk bahagian color grading lah. Kita nak grade kita punya video kita. Kita pergi dekat bahagian kreatif ni. Okay, bila kita dah pergi dekat bahagian kreatif, the first thing yang you guys akan dapat, you guys akan nampak ada this wordings look, L-O-O-K, look. Okay, dan dia akan setkan kepada none. Okay, kalau you guys tekan drop down menu, you guys akan dapat a bunch of looks. Looks ni, dia punya luaran dia adalah dikenali sebagai LUTs, L-U-T, L-U-T-S, look up tables. Look up tables. Ini adalah memang dia punya nama dia lah. Kenapa nama dia lookup tables, awak jangan tanya saya. Saya memang tak tahu. Okay. So setiap satu kamera yang ada dekat dunia ni normally memang akan ada dia punya lookup table tu sendirilah. Kalau awak tengok kat sini kita ada Fuji punya kamera, kita ada Kodak punya kamera. Lepas tu yang lain ni adalah semua extra-extra lah. Okay. Cuma saya rasa filem-filem, kamera-kamera filem besar tak ada kat sini lah. Alright. Okay. So dekat sini adalah based on pada filter-filter yang memang dah siap ada lah, ataupun LUTs yang siap ada. So kalau awak rasa malas, awak boleh pilih je mana-mana yang awak nak. Okay, kalau macam for example saya apply yang Eterna 250D Fuji ni. Yang 250D ni, Eterna ni, ini adalah nama filem nama jenis filem. Tahu nama jenis filem tak? Kalau dulu masa zaman-zaman dulu kan orang pakai kamera Kodak, nama Kodak tu. Sebab dia tahu hanya Kodak ni je akan produce this kind of punya color. So tekan je, nanti dia akan apply pada kita punya gambar kita. Sebelum apply tu pilih dulu video Pilih video yang atas tau, jangan klik video bawah. Tekan video yang atas. Okey, tekan video yang atas. Lepas tu klik. Nanti awak nampak apa akan jadi. Dia akan jadi seperti macam orang kata apa? Kampung-kampung punya style. Awak akan nampaklah macam orang kata apa tu? Lain. Lain sikit daripada yang tadi original. Tengok Ini yang ada, ini yang tak ada. Ini ada, ini tak ada. Ini ada, ini tak ada. Tadi mula kita kata, ini dah cantik dah ni. Mula-mula asal dia ni. Lepas tu kita apply ni. Dah cantik dah ni. Bila kita apply ni, ni lagi cantik ni. Nampak? So kita boleh adjust lagi. Kita boleh pilih what kind of yang kita nak apply. Okay. So setiap satu LUTs ni dia akan come up with a different types of result. Yang you guys kena faham konsep dia. Okay. Maybe kata macam for example, bila kita pakai this kind of punya LUTs dekat footage ni, memang cantik. Tapi bila kita apply footage ni kepada kulit manusia, dia akan jadi lain. So that's why bila kita nak pilih LUTs ataupun kita nak buat color correction, kita kena make sure kita punya tu proper lah, cantik, dan kita tahu yang mana boleh guna pada skin manusia, yang mana tak boleh guna pada skin manusia. Itu you guys kena tahulah sebagai colorist. Okay. Seronok jadi colorist ni. Kerja dia color je. Tadi saya jumpa cantik yang this one. Kodak. Ini this one. Kodak. Ni. Kodak 5205, Fuji 3510. This one okay, very good, nice. Nice punya ni lah. Alright, okay. Okay, now cuba pilih you punya LUTs dulu, tengok yang mana sesuai rasa. Tak semestinya ikut saya You guys boleh pilih you guys punya own sendiri. Ikut ke orang kata apa? Kesesuaian you lah
Okay. Dah? Dah apply you punya looks. Dah dapat looks yang you guys nak tu? Dah Alright. Okay. So settle kita dah dapat kita punya looks tu. Kita okay dah. Okay dah, cantik dah ni. Okay, kita boleh adjust lagi. Adjust lagi. Adjust lagi. Kalau tengok dekat bawah tu, lepas habis kita ambil LUTs tu, kita dekat bawah tu. Dekat bawah tu ada perkataan intensity. So intensity ni normally dia akan set kepada 100 lah. 100%. So you guys boleh adjust. Kalau macam color dia terlampau kuat ke dan sebagainya, you guys boleh reduce the numbers of dia punya intensity dia. So dia tak apply banyak lah. Tapi so far alhamdulillah saya punya ni dia tak over apply. So jadi okay, ngam-ngam, cantik je. Alright, okay. Alright, itu intensity you guys boleh adjust kalau you guys rasa macam overload sangat. Alright, okay. Bawah tu kalau you guys tengok kita ada adjustment. Okay, kita ada adjustment. Kita ada faded film, kita ada sharpen, kita ada vibrancy dan kita ada saturation. Okay, so macam saya bagi tahu minggu lepas yang di mana setiap satu ni sebenarnya ada dia punya function dia dekat dalam kita punya video adjustment lah. Kita boleh readjust dia punya sharpen dengan vibrancy tu, tapi since that kita buat color, dia terus apply dan kita boleh apply terus. Okay, so kalau macam mana yang sharpen. Okay, sharpen ni adalah untuk kita nak sharpkan lagi kita punya gambar. Okay, so you guys kalau macam gambar itu nampak macam tak sharp, you guys boleh sharp lah, tapi jangan over sharpen. Kalau you guys over sharpen, gambar you akan jadi macam burn tau, macam gambar tu terbakar. Okay, you guys akan nampak macam tu lah. Just slightly, selalunya sharpen ni orang akan naik 1-2 point je. 1-2 point macam tu je orang akan naik. Orang tak akan naik banyak-banyak. Orang akan naik sikit je. Alright, sebab kalau you over sharpen, you guys tengok you guys over sharpen, dia akan jadi macam serious. Dia akan jadi macam memang burn lah, gambar tu akan jadi macam burn. Dia macam terbakar. Okay, so orang normally akan naik dalam 1-2 point lah. Jarang lah orang naik sampai 3 ke 4 point. Kita nak cukupkan sharp je kat situ je. Alright, okay. So vibrancy ni pula adalah kepekatan. Vibrancy ni lah adalah keterangan ke sesuatu color tu yang kita nak. Kita nak vibrant, dia kembang. Kalau kita naikkan ke atas lagi, saya punya color ni, awak akan nampak color tu dia akan kembang. Awak tengok, jangan tengok pada gambar. Kalau gambar tak keluar, awak tengok pada graf. Tengok graf saya. Color dia macam ni bila saya naikkan saya punya vibrancy vibrant, awak nampak apa jadi pada color tu. Okay. Yang putih tu hilang. Nampak? Kalau saya tolak ke belakang, dia akan jadi putih. Saya tolak ke depan, nampak? Kepekatan color tu ditambah. Nampak? Kita akan tambah lagi color tu lah. Tapi janganlah over vibrant. Dan macam cerita Bollywood pula kan. Macam-macam color dia taruh kat situ kan. Manakala yang bawah tu, saturation tu, ini adalah saturasi. Okay. Kita punya light color kita dan kita punya max color kita. Alright, okay, ketebalan kita punya color saturation ni. So sama juga macam vibrant, okay, you nak naikkan dia punya cahaya vibrant tu, so kita boleh naikkan saturation ni. Kalau tak nak, kita boleh reducekan ke bawah, terpulang. Ada setengah orang suka main diletak ke belakang. Just selesai dia bucu-bucu je ujung-ujung je. Nak nampakkan macam ala-ala old school sikit. So dia akan letak belakang-belakang sikit je, dia main sikit je. Alright, okay. So dia adjust kat situ. So itu dia sharpen, vibrance dan juga saturation. Faded film ni kalau kita nak fade kan, jadikan balik macam ni. Nampak tak ni? Yang dekat Instagram awak ada macam ada satu lagi layer tu. Kita bubuh macam satu lagi layer punya faded tu. Ada setengah orang suka that kind of punya effects, ada setengah orang tak suka. Okay, so jadi saya tak prefer that kind of punya effect, saya biar je faded film tu dekat sini. Now sekarang ni cuba adjust awak punya sharpen, vibrancy dan juga saturation. Tengok. Alright, okay. So if let's say you guys rasa you guys punya sharpen tu tak berapa, tak tahu sharp ke tak sharp, you guys boleh pergi dekat yang screen yang ni. You guys nampak ni ada tulis fade ni. Okay, klik pada fade ni, you guys boleh enlarge dia. Naikkan kepada 200%. Ataupun 400%. So you guys boleh nampak lah, oh sharp ke tak sharp gambar kita, clarity dia. Alright, okay.
Dan macam saya bagi tahu, dia juga bergantung kepada kind of camera. Kalau drone tu memang dah awal-awal dia memang big sharp, insya-Allah dia akan jadi sharp cantik lah, dan kita tak perlu over sharpen. Kena ingat every single things yang kita move dekat sini semua akan dirender. Bila dirender, dia akan makan RAM ataupun space ataupun kita punya memory. So kita punya target adalah to, orang kata apa, to make sure that kita punya proses tu jadi as less as possible untuk kita gunakan processing dekat dalam kita punya software. That's why kalau boleh kita apply semua benda tu kat dalam kita punya shooting. Jangan apply dalam software sebab benda tu akan melambatkan proses. Mulalah dia akan makan space. Space you punya apa, RAM lah, space you punya apa ni, hard disk lah, CPU lah, power lah dan sebagainya. Alright, okay. Sekarang ni cuba adjust dulu. You punya apa ni, faded film, sharpen, vibrancy dan juga saturation. Okey dah? Dah boleh? Alright. Okay. So habis dekat bahagian adjustment. Settle kat sini lah. So sekarang ni boleh tutup awak punya creative tab tu. Tekan je kat pada bahagian kreatif tu, tutup. Alright, okay. So maksudnya tadi kita dah buat dua, basic color, basic correction dan juga kreatif. So basically kita dah nampak lah kita punya correction, kita punya color ni macam ni. Alright, okay. Next kita ada curve, color wheel match, HHL secondary dengan juga vignette. Alright, okay. So sekarang ni buka kat you guys punya curve tu. Buka kat you guys punya curve. Ni lagi pening nanti. Okay. You guys akan nampak graf-graf ni. Sir, kita buat video sir. Kenapa ada graf-graf ni sir? Tak apa, no worries. Okay. Dekat graf ni selalunya kalau kita betul-betul nak buat a truly specific color grade dekat certain things. Macam for example, selalunya orang buat spesifik untuk certain tu, macam for example skin tones, ataupun whenever bila kita ada scene yang di mana ada artis tu dia kena make up. Okay, make up dia darah ke dan sebagainya. Apabila dia shoot, dia punya color dia nampak macam tak real. So dia orang akan masuk bahagian curve ni untuk re-enhance lagi color pada muka tu supaya nampak dia punya darah tu nampak lagi more pure. Nampak blood dia jadi memang betul-betul orang kata apa, pekat lah. So dekat bahagian ni lah dia orang boleh re-adjust. Okay. Sesiapa yang belajar Photoshop, edit gambar, tahu kan kita boleh setkan kita punya graf ni. Kita naikkan sikit curve dekat atas ni dan kita drop down kan bawah ni curve untuk create orang kata S punya curve tu. Remember the S curve tu? Siapa ingat? S curve. This one is orang kata apa, a common lah S curve yang selalu kita pakai. Ada ingat tak S curve?
Ada, alright. Okay, so kita ada kita punya S-curve lah yang kita boleh reapply pada dekat kita punya ni. So up to you guys nak apply S-curve ke tak nak apply S-curve. Alright, okay. So kalau macam for example saya nampak kat sini okay, dan saya punya graf pun dia belum mencecah lagi 100 dan dia tak cecah kosong. So maksudnya masih lagi stable saya punya color, tak menjadi isu dan sebagainya. Kalau saya scroll over ni pun memang dia tak ada menjejas apa-apa pun pada saya punya color. Color saya memang masih lagi cantik dan memang ngam-ngam dekat tengah-tengah tak berubah apa-apa pun. Memang clear cantik. Alright, okay. So you guys boleh apply S-curve kalau you guys nak. Okay. Lepas tu dekat bawah ni kita ada banyak ni sebenarnya. Okay. Kita ada hue versus saturation, hue versus hue, hue versus luma, luma versus saturation, saturation versus saturation. So kat sini adalah dia punya perubahan specifically kalau kita nak readjust kita punya color kita macam mana. Alright, okay. Okay, dah ready boleh? Boleh kita mula? Alright, okay. So sekarang ni saya pergi dekat kita punya hue saturation. Kalau kita tengok hue ni, hue versus saturation. Hue ni adalah untuk pemilihan kita punya color ni. Nampak ni? Ini kita punya color ni, hue ni. Saturation ni adalah dia punya keterangan kepekatan color kita. Kalau lagi ke bawah, kita akan jadi dia warna kelabu. Kalau ada ke depan, kita akan jadi dia warna pekat lah. Alright, okay. Katalah for example, saya punya dekat sini, zinc atap ni. Okay, saya nak tukarkan dia punya color. Nampak macam pelik sikit. Okay, macam tak pure je. So, saya ambil color picker kat sini. Saya klik pada atap zinc ni. Nanti dia akan create titik lah. Dekat mana point yang ada color tu pada kita punya yang ni. Alright, okay. So, kalau saya tarik ke bawah, katalah for example dia ada 3 point. Kalau saya tarik ke bawah, color yang tu akan loose. Kalau saya tarik ke atas, okey, kejap Yang ni kalau saya tarik ke bawah, awak nampak? Nampak tak apa jadi? Merah tinggal, yang lain hilang. Okey? So sekarang ni kita nak yang ni. Saya nak pekatkan merah tu, nampak tu? Kalau saya turun bawah, awak nampak atap tu apa jadi? Atap tu akan warna ni. Sekarang ni saya naikkan ke atas. Nampak merah. Pekatnya merah tu nanti. Dia punya atap tu. So before, after. Before, after. Before, after. Kita nampak sendiri dekat graf tu dia ada naik. Color tu naik. So itu kalau kita nak adjust spesifik. Katalah for example, saya nak readjust lagi. Saya nak adjust saya punya pokok ni lah. Okay. Saya ambil color picker. Saya pilih pokok yang ni. Something like that. Okay. So dia mount pada blue. So bila saya turun kepada warna hijau ni ke bawah. Okay. Hijau dia akan hilang. Kalau saya ni atas dia akan jadi pekat. Nampak? Alright, okay. Itu yang berlaku pada kita punya ni lah, okay. So kalau saya adjust yang ni, this one, saya drop, okay. Saya up, nampak hijau. Saya drop ni, nampak dia akan jadi macam hijau mati. Alright, okay. Dia akan jadi macam hijau mati kat sini. So same goes to this side, kita boleh adjust. Okay, kita naik ke atas sikit. Nampak? Ini hijau, dia hijau pekat betul. Saya tak nak hijau pekat. Nampak macam over sangat. Saya just load downkan sikit je. Something like that. Okay. So done. Enough jadi pada saya punya graph untuk footage ni. Alright, okay. Alright, okay, jadi tak? So far okay
Yang lain semua okey tak? Okay, right. Okay, tekan save. Save you punya file. Okay, sekali dengan ni lah. Okay, sekarang ni apa saya nak you guys buat? Okay, cuba apply color correction pada footage yang Cameron tu. Ada 4 footage kan? Satu footage gambar orang niaga jagung. Footage kedua jagung yang ke depan. Footage ketiga strawberry. Footage keempat kedai Amsterdam. Footage kelima awak ada dekat apa? Cameron T Valley. Cuba apply benda tu kat dalam awak punya footage. Tengok macam mana result dia. Dapat differentiate ke tak dapat differentiate dengan color yang original. Patutnya dia akan jadi lebih cantik lah. Okey, boleh? So far ada soalan tak? Okey, tak apa macam ni. Jangan risau, okey. Sekarang ni nanti kelas kita sekadar ni saja. Nanti yang the rest tu, okey, yang apa tadi? Kita dah buat, sorry. Yang ni color wheel, HSL dengan vignette ni kita akan pergi on kita punya Friday punya kelas. Kita berhenti setakat ni saja yang ni. Okey, so apa saya nak you guys buat? Applykan semua yang kita dah belajar ni, color correction, creative dan juga curve ni ke dalam you guys punya footage apa tu? Yang ada 4 footage tadi, yang jagung apa strawberry, Amsterdam dengan yang Cameron T Valley tu. Applykan pada footage tu. Alright, okay? Boleh? Yang lain semua okay? Boleh? Alhamdulillah. Ada siapa-siapa yang tak boleh follow tak? Terlepas ke apa ke? Ada? Semua okay boleh? Risau ni. Boleh. Alright. Okay. Kalau macam tu saya rasa itu saja untuk kelas kita pada petang ni. So you guys lepas ni boleh continue. Sebelum kita habis kelas, minta you guys isi attendance dahulu. Kejap saya Okay, so saya bagi saya dah bagi link dekat you guys punya chatting room tu, so you guys boleh tengok. Baik, kalau tak ada apa-apa sesi tu saya kelas. Kita jumpa lagi on Friday. Thank you guys. Assalamualaikum. Thank you.